Soalan kebat tu sebenarnya mudah je. Lubuk markah tau. Jom kita tengok untuk bidang akidah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya, Ustazah Huda Rahman. InsyaAllah pada siri pada kali ini, kita akan menyambung lagi koleksi soalan dan jawapan kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT untuk pendidikan Islam SPM. Dan insyaAllah di siri kali ini kita akan masuk dalam bidang Akidah tingkatan 5. Jom sama dengan Ustazah. Baiklah, kita akan mulakan soalan pertama kita dalam pelajaran yang ke-9 di bawah tajuk Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengawasi dan Maha Menyaksikan. Dan unit yang pertama berkaitan dengan sifat Allah Ar-Raqib. Okay. Nak boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 5, muka surat 76. Mari kita lihat contoh soalannya. Okey, kita lihat stimulus soalan dahulu. Sistem penguatkuasaan yang berkesan dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Okey. Soalannya ialah kaitkan pernyataan tersebut dalam konteks keimanan terhadap nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Raqib. Okey, jadi untuk soalan ini anak-anak perlu fahamkan stimulus yang diberikan, iaitu berkaitan dengan bagaimana mengurangkan kadar kemalangan jalan raya tadi berdasarkan sistem penguatkuasaan yang berkesan dan kaitkannya dengan sifat Allah Ar-Raqib. Jadi Ar-Raqib tadi bermaksud Allah Maha Mengawasi. Bagaimana orang yang betul-betul beriman dengan Allah Ar-Raqib ini dapat membantu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Mari kita lihat contoh dan cadangan jawapan. Baik. Jawapannya berbunyi, orang yang beriman kepada sifat Allah Ar-Raqib akan sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya kerana sentiasa merasakan Allah mengawasi dirinya. Kesannya untuk orang yang lengkap akan melahirkan individu dan masyarakat yang lebih berdisiplin. Kesimpulannya, kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup diredai Allah. Jadi, dalam contoh jawapan ini, serta menggunakan kata hubung kerana. Selain daripada kerana, ada banyak lagi kata hubungan yang sesuai. Yang biasa kita gunakan, kabus boleh pilih mana-mana. K untuk kerana, A agar, B bagi, U untuk, S supaya atau seperti. Atau lain daripada itu pun boleh, tak menjadi masalah. Okey. Kemudian kita gunakan huraian lengkap, dimulakan dengan kesannya dan diakhiri kesimpulan dengan kesimpulannya. Okay, mudah-mudahan dapat membantu anak-anak menjawab soalan KEBAT dengan lebih baik. Baik, kita pergi kepada unit yang kedua, iaitu masih lagi di bawah tajuk ataupun pelajaran yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengawasi dan Maha Menyaksikan. Untuk unit yang kedua, sifat Allah Asy-Syahid. Anak boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 5, muka surat 80. Okey, kita lihat soalannya dahulu. Okey, stimulusnya berbunyi, masih terdapat anggota masyarakat melakukan dosa dan maksiat, sedangkan mereka mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala Maha Menyaksikan, yakni bersifat Asy-Syahid. Okay. Soalannya, jelaskan mengapakah keadaan ini berlaku. Keadaan ini merujuk kepada masyarakat yang masih lagi melakukan dosa dan maksiat. Okay. Kemukakan hujah anda. Okay. Sebenarnya soalan ini adalah soalan yang agak mudah. Kenapa? Kerana dalam soalan ini dah diberikan kepada kita ataupun telah difokuskan yang mana soalan berkehendakkan tentang punca atau faktor atau sebab. Kerana menggunakan kata tugas mengapakah. Jadi di situ
membantu anak-anak untuk menjawab soalan dengan baik. Okey, kita lihat contoh jawapan. Isinya kita mulakan dengan lemahnya iman dalam diri kerana kurangnya didikan dan penghayatan agama dalam keluarga. Kesannya mereka akan mudah terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa mentaati perintah Allah agar selamat dunia dan akhirat. Okey, sebenarnya contoh jawapan ini anak-anak boleh gunakan ataupun boleh juga jawab dalam soalan-soalan lain yang mana soalan itu berkehendakkan punca atau faktor atau sebab kepada mana-mana perbuatan maksiat. Okey. Baik, jadi ini untuk unit yang kedua. Kita berpindah kepada tajuk yang berikutnya. Iaitu pelajaran yang ke-10 di bawah tajuk Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, untuk tajuk ini anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5 muka surat 88. Jom kita lihat soalan. Okey. Semula soalan berbunyi, sehingga tahun 2014 kesemua 14 buah negeri di Malaysia telah memfatwakan pengharaman ajaran Syiah. Namun, aliran dan fahamannya masih berleluasa dalam kalangan masyarakat. Di stimulus ini bersumberkan, dipetik dan diubah suai daripada bahagian penyelidikan JAKIM. Okay, apa yang dikehendaki dalam soalan ini? Kita lihat soalannya. Ramalkan. Okey, anak kena jelas apabila soalan menyebut ramalkan, di situ soalan berkehendakkan untuk anak pelajar berfikir apakah kesan pada masa akan datang. Okey, ramalkan kesan, apakah yang akan terjadi. Okey, dan kesan ini boleh jadi kesan yang baik, positif ataupun kesan yang buruk, negatif. Jadi kita kena baca soalan sehingga habis, hingga ke noktah yang terakhir. Okey, ramalkan kesan kepada masyarakat akan datang. Jadi di sini kesan yang dikehendaki adalah khusus kepada masyarakat. Bukan individu, bukan negara. Okey, dan jika umat Islam tidak peka dengan pernyataan di atas. Jadi bila disebut tidak peka dengan pernyataan di atas, kesan tersebut ialah kesan yang dikehendaki, kesan yang negatif. Jadi bila disebut kesan negatif, dalam erti kata yang lain, soalan berkehendakkan apakah akibat ataupun apakah yang akan berlaku sekiranya masyarakat masih lagi tidak peka ataupun tidak ambil peduli dengan keadaan penyebaran ajaran Syiah yang semakin berleluasa. Okey. Jadi kita lihat contoh jawapan. Apabila soalan berkehendakkan kesan, ramalkan kesan kepada masyarakat, pastikan anak-anak menggunakan perkataan masyarakat dalam jawapan kita. Okey, so mulakan dengan masyarakat. Masyarakat akan berpecah belah kerana berbeza fahaman akidah. Okey, justru hal ini dapat dielakkan sekiranya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulannya, kita mestilah mendalami ilmu agama agar dapat menghindarkan diri daripada ajaran yang bertentangan dengan akidah yang benar. Okey, jadi itu adalah contoh jawapan untuk soalan tadi. Okey, mudah-mudahan dapat membimbing anda untuk menjawab soalan KBAT dengan lebih baik. Jadi sekadar itu dulu perkongsian untuk kali ini. Semoga ianya bermanfaat dan sebagaimana biasa jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa lagi di lain siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.